Bapa kepada jin itu adalah Jan, J-A-A-N. Dalam Quran kata wa khalaqal jan, dan kami menciptakan Jan. Jadi maknanya Datuk, Jan itu adalah bapa kepada jin. Jin itu Datuk bangsa. Macam sebab itu kalau macam orang datang kat saya akan tanya ada mimpi apa-apa tak? Kalau dia kata Datuk, saya mimpi ular. Saya akan tanya apa karakter ular yang awak mimpi? Ular hitam ke, ular hijau ke, ular kuning. Sebab setiap ular yang kita mimpi tu dia akan ada signal dia, jenis jin yang dia alami. Tapi saya percaya Ustaz, sebab dekat dalam Quran ada aku jadikan jin dan manusia. Ada saya terbaca satu manusia nisbah dia 9 jin, 90 malaikat. Jadi maknanya sekarang ni banyak jin dekat luar ni, kita je tak nampak. Satu hari Allah uji saya dengan seorang pesakit. Ada satu orang tua, dia bawa bini dia mai jumpa saya. Dia kata kat saya, Ustaz, tolong tengok Ustaz, bini saya ni dah 20 tahun. Sejak dia pergi makan satu ikan, bila masuk waktu asar dia akan ketawa sampai maghrib. Alhamdulillah Ustaz, hari ni kita nak sembang-sembang pasal ini adalah episod pertama Sembang Mistik dengan tajuk kita Sihir Penceraian, kesan dan akibat dia kan. Tapi sebelum saya tanya dengan Ustaz lah pasal tajuk kita pada hari ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh huraikan dulu Ustaz, macam mana di alam jin ni, macam mana manusia ni, macam mana Ustaz? Jadi bila cerita pasal sihir penceraian ni, sudah tentulah benda tu berkaitan dengan gangguan itu. Jadi pada malam ni kita nak tengok bagaimana hubungan manusia dengan jin itu, yang mana apabila jin berada di dalam tubuh badan seseorang, dia menjadi asbab kepada hubungan rumah tangga itu hancur. Dalam tubuh badan kita ni, yang dia ada benda yang kita nampak dengan benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak nampak tu, contohlah macam dalam tubuh badan kita, benda yang tak nampak tu nafsu. Nafsu nak tidur, nafsu nak makan kan, nafsu nak berkahwin, tak nampak. Lepas tu, benda yang duduk dalam tubuh badan kita ni, selain daripada nafsu, roh kita. Dan dalam tubuh badan kita, ada satu benda yang Allah letak namanya syaitan. Ada satu tempat yang namanya qori, yang namanya jin. Jadi salah satu daripada benda yang tidak nampak yang berada di sekeliling kita, di tubuh badan kita ini adalah antaranya virus, antaranya bakteria. Itu di antara benda yang kita tak nampak. Kalau dalam istilah agama ni disebut dengan jin. Jin ini maknanya benda yang tak nampak. Jadi malam ni Datuk, saya nak cuba bawa benda ni bukan pasal apa Datuk, pasal kesan daripada sihir ini secara umumnya Datuk sangat-sangat berbahaya. Semalam Datuk, saya dapat WhatsApp daripada PA Datuk Kazim. Saya tak tahulah untuk tujuan apa, nak rawat ke apa benda. Jadi saya mengamati masalah yang berlaku kepada selebriti kita ni. Bayangkan seorang negarawan sehebat Ustaz Kazim pun Allah uji macam tu, bayangkan. Nak cerita apa? Nak cerita kalau orang mengatakan sihir itu tak ada, sihir itu tak wujud, cuba tengok depan mata kita sendiri. Bila saya buat kajian Datuk, kebanyakan perceraian yang berlaku dalam rumah tangga pada hari ini, kebanyakannya berpunca daripada angkara jin rumah tangga hancur. Okey, Ustaz cakap dia ya. Okey, Ustaz kena terang tu. Banyak ni. Okay. Apa beza dia Ustaz? Iblis, setan, jin, hantu. Mula-mula kita panggil manusia. Okey. Malaikat, kemudian jin. Selalunya 3 je benda besar ni. Selain daripada binatang apa semua lah. Kita ambil sahaja 2 benda yang kita makruf lah. Pertama adalah manusia. Bapa manusia ini adalah Nabi Adam. Bapa kepada jin itu adalah Jan, J-A-A-N. Dalam Quran kata wa khalaqal jan, dan kami menciptakan Jan. Jadi maknanya Datuk, Jan itu adalah bapa kepada jin. Jin itu Datuk bangsa. Macam kita manusia kan. Manusia tu bangsa. Sebab itu Datuk, orang jahat semua ada jan, boh jan. Jan kan. Iblis tu apa pula? Okey, iblis tu anak kepada jin tadi. Syaitan tu apa pula? Okey, syaitan tu dia sebenarnya adalah sifat. Sifat yang jahat, kita panggil dia syaitan. Contoh, hujan. Dia turun lebat. Hujan tu syaitan lah yang menyebabkan berlakunya banjir. Jadi syaitan ni dia sifat. Jadi kalau jin tu jahat, orang panggil dia syaitan. Manusia kalau jahat, orang panggil dia syaitan. Sebab
syaitan itu sifat. Jadi itu sikit sebanyak berkaitan dengan dia punya makna dia, Datuk. Okey, tadi Ustaz cakap macam orang kahwin ni dia ada masalah apa semua. Nak tahu dulu Ustaz, apa tanda-tanda kalau orang tu memang ada terkena Ustaz? Macam mana kita nak tahu? Bukan semua orang pengamal-pengamal macam Ustaz. Allah bagi dekat kita indikator. Contohlah saya kata, Datuk. Bila kita masuk ke dalam satu rumah tu ada something lah. Apa signal awal Allah bagi dekat kita? Pertama, jantung kita akan berdetuk. Yang kedua, bila kita masuk dalam rumah, bulu roma kita naik. Simptom yang ketiga, Allah bagi signal kat kita, sensor. Panca indera kita boleh nampak, boleh dengar, boleh rasa. Kadang-kadang bila kita tidur kan, macam ada orang tidur sebelah kita, ada terlibat. Ini signal awal Allah dah bagi tahu kat kita bahawa di dalam tubuh badan kita ada benda tidak kena. Apabila anak kita, apabila pasangan kita, apabila orang yang rapat dengan kita, bila dia cerita kat kita, ayah, saya semalam nampak satu benda, kita kena ambil peduli. Sebab itu sudah menunjukkan sensor dia dah terbuka. Faham? Kalau masyarakat kita, Datuk, bila dia nampak, dia kata seronok, kelebihan. Dia bukan kelebihan. Dia menunjukkan kita punya ada masalah. Signal tu dah bagi ada something wrong. Apa sebab-sebabnya benda tu dia boleh penetrate dalam diri kita? Sebelum kita nak pergi jauh, kita kena tengok dulu instrumen benda yang Allah letak dalam tubuh badan kita. Pertama sekali, Allah dah letak dah dalam badan kita korin. Korin itu adalah sebangsa dengan kita, Datuk. Bila kita lahir sahaja, korin kita akan lahir. Muka sebiji macam kita. Tapi dia adalah bangsa jin. Bila kita meninggal dunia, korin tak meninggal dunia. Inilah yang menjadi masalah kadang-kadang bila orang meninggal dunia, dia akan nampak orang tu seolah-olah ada. Dulu kan, kita dengar cerita kan, oh dia tu masih ada, masih balik tu kan. Kadang-kadang bukan dia, tapi korin dia. Korin tu maknanya pendamping. Bila kita meninggal dunia, korin kita tak meninggal, Datuk. Korin kita akan aktif. Yang kedua, Datuk, dalam masyarakat kita selalu dengar, Datuk, cerita berkaitan dengan saka baka. Saka baka ni maknanya warisan melalui genetik. Contoh kan, Datuk, kalau saya ada kecil manis, tapi kecil manis saya ini diwarisi oleh mak dan ayah saya, itu maknanya genetik, saka baka. Kalau Datuk tengok dalam negara kita, zaman 20-an, zaman 30-an, zaman tak ada hospital, zaman mempertahankan negara dulu, Datuk Nenek Panglima dan sebagainya. Zaman dulu-dulu, kebanyakan orang menggunakan benda tadi. Kebanyakan. Sebab tu kalau kita kaji, Datuk Nenek kita dulu tu mempertahankan negara, masuk ke hutan dan sebagainya, kebanyakan pakai. Kita mau tak mau, kita terpaksa terima kenyataan tersebut. Jadi maknanya kita mau tak mau, genetik itu sudah mengalir. Jadi ada orang tanya dekat saya, kalau macam tu Ustaz nak buat macam mana? Saya jawab mudah aja. Saya kata pada mereka, kalau Datuk tengok kecil manis lah, Datuk, kecil manis ni diwarisi melalui pemakanan, diwarisi melalui genetik. Maknanya benda halus ni, Datuk, kalau kita tidak mewaris melalui genetik, melalui saka baka pun, benda halus itu confirm akan kacau kita, akan ganggu kita. Persoalan dia kenapa? Sebab benda halus itu sudah ada perjanjian dengan moyang kita, iaitu Nabi Adam AS. Macam saya, Datuk, kan, bila Allah uji saya dengan benda macam ni, Datuk, dulu saya tak minat tau, Datuk. Ubat-ubat orang ni saya tak minat. Sebab saya, tugas saya mengajar. Macam Ustaz Kazim lah, mengajar orang. Mengajar, Datuk. Bila saya kena santau, Datuk, saya kena santau 20 tahun lepas. Saya punya masalah ni, Datuk, lebih kurang Datuk Kazim jugalah. Maknanya masalah macam tu yang saya hadapi. Last sekali saya dapat ilmu macam ni, tujuan saya bukan saya nak rawat orang pun. Tujuan saya sebab saya nak mengkaji. Boleh bantu orang lagi. Dan kejahatan benda halus ni bila duduk dalam tubuh badan orang, dia merosakkan semua sistem. Datuk bayangkan tahun 2018 Allah uji saya, Datuk. Saya pakai kursi roda tau, Datuk. Saya pakai tongkat. Ya. Darah saya hilang dalam badan saya. Bila saya masuk darah, saya pergi hospital macam Ustaz Kazim lah. Saya pergi hospital, doktor masukkan darah malam 1 pint, besok pagi darah dah hilang. Belum daripada itu, anak-anak murid saya, kebanyakan mereka darah akan hilang daripada badan. Datuk tahu tak, kenapa bila orang terlibat dalam bidang gangguan ini, selalunya darah akan hilang daripada badan? Kalau kita dalam Islam, orang yang mati syahid, dia takkan tanam tau, dia takkan mandi.
Pasal apa? Sebab orang yang mati syahid, darah dalam tubuh badan dia itu akan menjadi saksi. Itulah kaitannya darah dengan manusia. Lepas tu kalau Datuk tengok nak cek penyakit pun dia akan ambil darah. Tahun 2018 Datuk, saya memang teruk. Habis tubuh badan saya ni pergi hospital, keluar masuk. Lepas tu kalau Datuk tengok saya sekarang ni tak rawat orang sangat. Hanya yang mana datang minta tolong rawat, saya tolong. Itu pun sebab kita kesian. Sebab kebanyakan Datuk, bila kita nak rawat orang yang ada gangguan ni Datuk, dia bukan kecil-kecil anak. Bila kita rawat orang, kita akan kena balik. Sebab isu yang terbesar hari ni Ustaz Kazim sendiri lah. Sebab Ustaz Kazim, Datuk Kazim kita pun dia adalah pengamal perubatan. Dia bukan orang biasa. Tapi pasal apa? Allah uji dia. Allah uji dia sebab Allah nak tingkatkan iman dia. Macam Ustaz, bila Ustaz merawat ni, Ustaz boleh nampak ke jin tu? Kalau orang tu boleh nampak, persoalan dia dengan apa dia nampak. Sebab nampak ni benda yang menyalahi adat. Maksud saya, kalau kita orang awam ni kan, saya tak boleh nampak. Datuk pun tak boleh nampak benda tu. Kalau saya boleh nampak, atas kapasiti apa saya nampak? Kapasiti saya nampak ni, ulama kata ada 4 benda mensyariatkan adat. Pertama, boleh berlaku kalau dia adalah mukjizat, berlaku pada Nabi. Yang kedua, berlaku kepada wali, kalau dia karamah. Tapi kalau macam saya ni tak boleh panggil wali sebab saya pengamal perubatan. Satu lagi dipanggil ma'unah. Ma'unah ni pertolongan sekali sekala Allah bagi. Dia tak boleh berlaku pada badan pengamal. Selain daripada 3 benda ini, apa benda yang boleh menjadi asbab kepada orang tu melihat? Salah satunya adalah ilmu yang dia pelajari, iaitu sihir. Jadi apabila ada orang mendakwa saya boleh melihat, kita kena tanya dia melihat itu dengan apa? Sebab benda itu menyalahi adat. Kita nak scan, kita nak check orang ada gangguan, kita tengok 3 benda ni dulu. Dia pertama Datuk, kita tengok adalah kepala kita ni. Kepala kita. Okey, apa yang ada dekat kepala kita? Kat kepala kita ni, sistem pertamanya adalah tidur. Orang ada gangguan Datuk, pertama sekali dia sukar untuk tidur pada waktu malam. Sebab itu kalau Datuk tengok Datuk Kazim, cuba dengar dia cerita berapa lama dia dah tak tidur. Itu adalah sistem pertama yang dia kacau adalah otak. Kenapa dia kacau otak Datuk? Okey, dekat kepala ni Datuk, kita boleh tengok ada beberapa tanda. Pertama, dia susah tidur. Yang kedua Datuk, dia tidur jaga. Yang ketiga, dia tidur dialami oleh mimpi. Nah itu bila orang datang pusat rawatan, kalau dia ada mimpi orang yang ada gangguan tu, kita boleh tafsirkan, kita boleh takbir, kita boleh mengambil pengajaran daripada mimpi tu. Tapi tak semua orang boleh menilai mimpi. Sebab mimpi tu dia kena ada kemahiran dia. Sebab itu kalau macam orang datang kat saya akan tanya, ada mimpi apa-apa tak? Kalau dia kata, Datuk, saya mimpi ular. Saya akan tanya, apa karakter ular yang awak mimpi? Ular hitam ke, ular hijau ke, ular kuning? Sebab setiap ular yang kita mimpi tu dia akan ada signal dia, jenis jin yang dia alami. Maknanya saya dengar dia orang kata kalau mimpi ular hitam je, kalau maknanya ular kuning pun ada sebenarnya dia punya karakter dia. Ya, ada ular. Dia ada karakter dia. Sebab dia punya karakter jin tu macam karakter manusia. Warna-warna tu dia melambangkan mereka punya agama, mereka punya kebudayaan. Kebanyakan orang bila ada gangguan saja, selain daripada dia mimpi yang biasa-biasa, dia confirm akan mimpi ular. Orang tanya saya, kenapa ular pula Ustaz? Sebab ular adalah musuh tradisi manusia sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Lepas tu kalau Datuk tengok, orang kalau dia jumpa ular terkejut, kita pun akan terkejut. Ada binatang yang mana dia itu adalah jelmaan daripada jin. Saya ambil contoh Datuk. Rumah kita ada tikus. Kalau kita marah tikus, kita marah lagi banyak. Asal? Kerana tikus itu adalah signal awal dia ada gangguan dengan makhluk tadi. Bukti dia apa Datuk? Kalau Datuk tengok di negara Jepun, orang-orang Jepun dia akan bela tikus untuk mengesan zilzal, iaitu gempa bumi. Dulu Datuk, saya tak, macam orang kata benda-benda macam ni kan, saya tak open nak percaya Datuk. Dulu saya pernah belajar tahu Datuk. Ada satu tafsir dia cerita kan macam mana orang-orang Cina dia nak dia nak seksa banduan-banduan Datuk. Dalam penjara dia akan bagi makan jenis ikan tau. Ikan tu Datuk, bila kita bagi makan, dia akan ketawa sampai mati. Betul ke ni Ustaz? Saya Datuk, bila saya tengok benda-benda macam tu, saya kata, macam tak masuk di akal Datuk. Satu hari, Allah uji saya dengan seorang pesakit. Ada satu orang tua, dia bawa bini dia mai jumpa saya. Dia kata kat saya, Ustaz, tolong tengok Ustaz, bini saya ni dah 20 tahun, sejak dia pergi makan satu ikan, bila masuk waktu asar dia akan ketawa sampai maghrib.
Jadi maknanya dekat situ, kalau kita makan binatang-binatang yang ada kaitannya dengan makhluk halus tadi, dia akan memberi energi dalaman pada kita. Secara tak langsung, Datuk, saya nak cerita sikit lah. Datuk tahu tak, orang yang suka makan makanan eksotik, dia makan darah ular, dia makan benda-benda tak elok. Bila dia makan benda-benda tak elok ni, salah satu fungsinya Datuk adalah untuk tenaga batin dia. Tenaga batin dia tu sebenarnya sistem darah lah dalam badan. Sistem darah tu ada kaitan dengan gangguan yang ada dalam tubuh badan. Saya tengok kebanyakan orang bukan Islam, Datuk, mereka nak kuatkan tenaga mereka makan ular darah apa tu, darah ular. Sedangkan kalau kita dalam Islam ni, darah ular tak boleh makan lah sebab benda tu haram. Nak cerita juga dalam satu bab, benda yang Allah haramkan bila kita makan, benda itu ada kaitannya dengan makhluk yang kita tidak nampak. Sekarang ni kita nak pergi kepada topik kita pada hari ini kan, penceraian ni, gangguan ni, sihir penceraian ni. Apa sihir penceraian ni sebenarnya, Ustaz? Okay, Datuk, sihir penceraian ni adalah sihir yang mana apabila berlakunya perceraian pada pasangan, bila kita mengkaji, kebanyakan perceraian yang berlaku itu salah satu asbabnya adalah disebabkan gangguan jin yang berada di dalam tubuh badan pasangan tersebut.